Mengenal diri, saya Muhammad Kirudin Muhammad Saleh, ni Hamzah Rullah dan ni saudara Badrul Syambil Basri. Okey, konsep kapitalism. Konsep kapitalism ini adalah merupakan merupakan satu konsep sistem ekonomi dan sosial yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan dan individu tanpa gangguan kerajaan dan berasaskan keuntungan. Menurut Adam Smith dalam karyanya The Wealth of Nation dalam bukunya tahun 1776, secara teori ekonomi kapitalisme ini adalah berasal daripada falsafah klasik, di mana falsafah ini adalah falsafah liberalisme yang memegang 3 prinsip, iaitu kebebasan individu, kedua pemilikan peribadi, ketiga perusahaan swasta. Seterusnya adalah sistem ekonomi kapitalis berdasarkan kuasa pasaran bebas dalam menentukan pengeluaran kos, menerap harga barang dan perkhidmatan, pelaburan dan pendapatan. Kapitalisme menggalakkan pengumpulan modal, kebebasan ekonomi, hak milik persendirian, kebebasan pasaran dan perniagaan. Amalan kapitalisme berpegang kepada konsep memenuhi kepentingan individu, bererti memenuhi kepentingan masyarakat. Selain itu, ekonomi pasaran bebas menitik beratkan aktiviti industri dan percaya kepada konsep supply creates its own demand. Seterusnya adalah laissez-faire. Laissez-faire ini adalah inti kepada kapitalisme, di mana Adam Smith berpendapat bahawa laissez-faire ini mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya. Seorang individu itu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara-cara yang dikehendaki. Menurut Siva Chandralingam Sundararaja, pengaruh idea perdagangan bebas ini telah direalisasikan di negeri-negeri Selat. Sebagai contoh, duty import dan ekspor maksimum 30% dan membenarkan ekspor buruh mahir dan jentera ke dalam tanah Melayu. Dari segi harga, British ini tidak mengamalkan absolute price. Dia berubah-ubah. Sebaliknya, ia didasar kepada harga pasaran mengikut persetujuan pedagang. Dan Adam Smith ni berpandangan bahawa kapitalisme ini dia tidak selalunya baik dan dia tidak selalunya buruk. Dia bergantung kepada sesuatu keadaan itu. Okey, pada ketika itu British cuba untuk perkenalkan sistem ekonomi kapitalisme moden di tanah Melayu. Tapi mereka risau yang orang Melayu ni diorang akan memberontak sebab diorang dah lama amalkan ekonomi tradisional, iaitu bercocok tanam. Jadi diorang buat satu dasar penempatan yang mana diorang menempatkan setiap kaum itu mengikut kegiatan ekonomi masing-masing. Menurut Muhammad Idris Saleh, seorang pensyarah di Universiti Utara Malaysia, menyatakan bahawa penempatan masyarakat ataupun kaum pada ketika itu adalah lebih kepada mengikut corak kegiatan ekonomi masing-masing. Yang secara umum kita ketahui inilah, contohnya macam kaum Cina, mereka diletakkan di kawasan bandar, kawasan pelombongan dan mereka terlibat dalam perdagangan. Orang Melayu memandangkan amalan tradisional mereka adalah bercocok tanam, mereka ditempatkan di kawasan kampung dan kawasan-kawasan pertanian lah. Manakala orang India ni pula telah dibawa oleh orang-orang British untuk melaksanakan kegiatan pengusahaan ladang getah di kawasan tengah pantai barat. Okey, contoh-contoh aktiviti ekonomi kapitalisme dan juga laissez-faire. Okey, aktiviti laissez-faire dekat tanah Melayu pada ketika itu adalah mereka menggalakkan pelabur luar untuk datang berlabur dekat tanah Melayu tanpa sebarang sekatan. Maksudnya selagi diorang ada duit, diorang boleh datang melabur suka hati diorang. Tak ada sekatan. Itulah antara salah satu inti dalam ekonomi bebas ni. Jadi kami punya contoh-contoh aktiviti ekonomi kapitalisme ni akan lebih kepada pelaburan syarikat luar lah. Contoh. Okey, antara contohnya adalah pembelian tanah oleh syarikat asing, yang mana masa British datang melalui HTI, mereka menggalakkan pelaburan asing ni untuk melabur di tanah Melayu dengan cara menggalakkan pembelian tanah. Ini bermakna bahawa syarikat-syarikat asing daripada luar boleh beli tanah di tanah Melayu tentu untuk melaksanakan kegiatan ni lah dalam sektor perdagangan. Kira boleh dikatakan bahawa dasar British tentu adalah untuk memberi tanah yang besar dan luas kepada pelabur asing yang sanggup membayar. Dan antara syarikat yang paling banyak tanah time zaman Melayu kolonial itu adalah syarikat pembangunan Dove, yang mana mereka memiliki 15,000 ekar tanah berbanding daripada syarikat lain.
Syarikat luar pun ada beli tanah, tapi yang paling banyak inilah syarikat DOF bangun tanah. Dan tak ada sekatan. 15,000 tu dibagi senang-senang pada kau kalau kau ada duit macam tu. Okay, seterusnya adalah pengusahaan getah lah, yang mana ia merupakan pelaburan utama di British pada ketika itu dan ia dilaksanakan di negeri-negeri selat. Negeri-negeri selat ni negeri apa? Negeri selat pula. Negeri-negeri ni Melayu Bersekutu, iaitu Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan Pahang. Para Raden Sekalian dalam The Role of Rubber in Malay West Economy menyatakan bahawa berlaku ledakan harga getah pada 1900 hingga 1911. Dan syarikat British ni diorang peroleh keuntungan yang besar sehingga mampu membayar dividen yang tinggi. Dan bila dia mampu bayar dividen yang tinggi, maka of course lah syarikat-syarikat luar diorang mula tertarik dan diorang rasa ini untung ni kalau dapat dividen tinggi. Jadi akhirnya diorang pun terlibat lah dalam melabur. Dan British menggalakkan penyertaan pelaburan syarikat-syarikat luar. Antara syarikat-syarikat yang terlibat dalam pelaburan itu adalah syarikat Sandabi, syarikat Boston Butter Estate Agency, Gautier and Company, Barlow and Company, and Harrison and Crossfield. Okay, selain itu British juga membawa masuk orang India secara beramai-ramai untuk menghidupkan lagi sektor getah ni. Sebab orang tahu bila kita nak buka tanah ni perlukan seorang ni macam buruh. Jadi itu sebab orang bawa orang India daripada luar untuk menggalakkan pelabur asing ni untuk buka tanah. Sebab orang tahu akan ada buruh yang ada dekat sana untuk bantu ni urus orang punya tanah. Okey, seterusnya ada perusahaan biji timah yang mana ia dipelopori oleh golongan Cina pada awalnya, kemudian diteruskan oleh kapal korek syarikat Eropah secara serius. Ini antara contoh menurut Wallikin. Syarikat Société Simain di Etienne Perak adalah sejenis syarikat Perancis yang memberi modal perombongan biji timah di Perak. Dan pada 1842, syarikat Hong Kong dan Shahiting Mining yang dibiayai pelabur barat melakukan perombongan di Perak. Okey, sambungan dia pula adalah inilah. Walaupun syarikat luar terlibat, of course pengusaha biji timah Cina pun terlibat. Contohnya ni lah yang Aloy, yang Showcase, mereka pun terlibat dalam mengusahakan tanah dan lumbung timah di Selangor. Okey, seterusnya selain getah dengan timah, perusahaan pertanian komersial juga turut dilaksanakan. Dan antara negeri pertama yang terlibat dalam syarikat pertanian komersial ni adalah Selangor lah, yang mana pada 1880-an daerah Kelang ni merupakan pusat pertanian komersial. Pada waktu itu asal daripada pelaburan asing, dan antara tanaman yang ditanam adalah inilah lada hitam, kopi, padi, gambir dan kelapa. Okey, dan sambungannya pula selain itu pengurusan ubi kayu turut dilaksanakan oleh pelabur luar iaitu pemodal Cina di Linggi Negeri Sembilan. Pada 1887 konsesi tanah telah diberikan iaitu sebanyak 3,226 ekar tanah kepada syarikat Cina iaitu Sin Bung Tiong untuk mengusahakan inilah tanaman ubi kayu. Okey, seterusnya pemodal Cina juga terlibat dalam tanaman gambir dan lada hitam di Singapura pada 1820-an, dan ini semua hasil daripada galakan daripada inilah British untuk diorang melabur dekat tanah Melayu. Okey, last sekali adalah taman kopi yang dipergiatkan selepas kejayaan penanaman lada hitam dan gambir di daerah Kelang Selangor, yang mana pelabur pertama pada ketika itu adalah pelabur daripada Ceylon. Kira mereka datangnya asal daripada galakan British untuk melabur, dan pelabur pertama daripada Ceylon dalam kopi ini iaitu PB Downfall telah membuka estate Will Hill untuk tanaman kopi ini. Okey, seterusnya kita dah dengar konsep, kita dah tengok contoh. Kita pergi pada kesan pula. Kesan dan analisis kapitalisme dan juga dasar laissez-faire di tanah Melayu. Okey, berdasarkan gambar ni, nampaklah berlakunya satu bentuk kapitalisme dan juga dasar laissez-faire, di mana yang mempunyai duit yang banyak akan memberi keuntungan yang banyak. Okey, so saya akan teruskan. Okey, apa yang berlaku kesan ni adalah salah satunya melahirkan imperialisme. Okey, berdasarkan Yuka Gronov, dia tafsirkan pada pendapat Lenin. Dia kata imperialisme ni adalah sebahagian daripada kapitalisme pada tahap pembangunan, di mana golongan ini mendominasi dan monopoli modal kewangan yang ditubuhkan. Seperti kita kata, jikalau kita mempunyai modal yang banyak, duit yang banyak, kita akan dapat tanah, kan? Okey. Lepas tu dikukuhkan lagi oleh pendapat Robert Bill. Dia kata imperialisme ni berkait rapat dengan perubahan struktur dan juga yang ada dalam kapitalisme. Okey, seterusnya kesan lain lahirnya aliran sosialis dan juga komunis. Okey, kita faham bahawa Karl Marx ni sangat anti kepada kapitalisme kerana pada zaman dia tu mengalami masalah tentang buruh dan sebagainya, dan mengakibatkan berlakunya aliran komunisme, dan juga lahir juga aliran sosialis. Okey. Okey, seterusnya selain daripada itu lahir jugalah kapitalis laissez-faire dalam kerajaan. Ni British telah mentadbir dengan
beri kebebasan terhadap pemuda asing seperti kita kata. Dia tidak ada kekangan. Jikalau mempunyai duit, dia akan datangkan orang-orang tu untuk memberi tanah dan menguasai ekonomi. Dan pada masa sama wujud suasana ekonomi bebas. Dia bersifat kapitalis di tanah Melayu lah pada ketika itu. Sebab kerajaan ketika itu adalah kerajaan British. Okey, seterusnya analisis. Okey, berdasarkan apa yang berlaku di sebelum-sebelum ni, sejarah ke depan. Okey, lahirnya gerakan kemerdekaan di mana kapitalisme ni menyebabkan pemberontakan berlaku. Okey, macam mana kan? Okey, wujud kesedaran bahawa British ni tak ambil tanah Melayu dengan kapitalis dan baru dasar laissez-faire itu sendiri. Okey, dan intelektual tempatan ni rasa sedar yang perlu menggerakkan nasionalisme. Sebagai contohnya di Naning, siapa lagi, Datuk Bahaman dan sebagainya, sedar bahawa mereka ditindas. Salah satu punca dia kapitalisme. Okey, sebenarnya British mewujudkan satu dasar laissez-faire untuk kawal pemimpin ataupun sultan seperti lantikan residen. Okey, macam mana? Residen kurangkan kuasa sultan dan bentuk kawalan bebas terhadap rakyat oleh British. Sebagai contoh, kita tengok macam mana British residen ini menguasai ekonomi, kutip cukai dan sebagainya, memberi hak kepada orang luar untuk menguasai tanah dan sebagainya. Okay, seterusnya pembentukan Melayu Union. Ini salah satu kesan dia lah. Apabila wujudnya kapitalis yang berlebihan, seperti Adam Smith kata, berlebihan tak cukup bagus, tak cukup baik, dan berlakulah masalah-masalahnya. Okey, contohnya dalam Melayu Union tu dah ada sifat laissez-faire sendiri. Yang itu dalam bentuk jus toli yang beri kebebasan kepada kewarganegaraan dan membawa kepada penentangan. Okey, seterusnya wujud satu sistem kapitalis yang masih kekal sehingga hari ini, di mana kerajaan kita ni mengamalkan konsep kapitalis pada masa sama mentadbir dengan konteks bahawa pulang yang baik untuk rakyat dia. Tengok pada polisi kerajaan sendiri. Macam yang terbaru yang dibawa oleh Tun M, polisi neoliberal. Okey, seterusnya kesan dia lagi, dia mengubah ekonomi daripada sara diri kepada ekonomi komersial. Seperti kita tahu bahawa dalam tradisional ni rakyat ataupun masyarakat di tanah Melayu menggunakan aktiviti ekonomi sendiri untuk meneruskan kehidupan. Tapi bila berlakunya kapitalisme ni, mereka membuat untuk mendapatkan keuntungan lebih sebab mereka tahu ada hasil yang lebih bila dapat dagangkan keluar negara. Okey, sekian saja daripada kami. Ini rujukan yang anda boleh cari. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada aktiviti quiz. Okey, boleh bawa keluar handphone and then buka quizzes. Quizzes. Password. Login. Okey, boleh masuk ke ni nombor tu. Buat dah angkat dah segera. Okey. Satu kelas ada 60 lebih ke 50 lebih? Okey. Okey, ada lagi? Okey, 10 saat lagi. 9 8 7 6 5 4 4 suku 3 suku. Dah? Semua dah? Kalau boleh buka volume sikit.
seminggu sikit kami punya quiz. Boleh, ada suara. Nampaknya I mendahului dengan mata 890. Dylan memotongnya dan kembali I. Jika Toshiro akan memotongnya. Oh tidak. Lanang yang memotong mereka semua. Meletakkan Toshiro di tempat kedua. Oh, kucing mengejar ni sekarang dengan mendadak. Allah, dia lagu. Toshiro kembali ke hadapan. Siapakah akan sampai ke garisan penamat? Toshiro masih kekal di atas. Setakat itu Shiro masih berada di hadapan. Adakah dia akan dikejar oleh lanang Aina ataupun kucing emoji ini? Kita tunggu sebentar. Nampaknya kedudukan tidak berubah. Masih kekal dengan Toshiro berada di hadapan. Oh, Toshiro dikejar oleh Aina. Aina menduduki tempat pertama. Adu berada di tempat keempat. Oh, dipotong lagi oleh Gosion bosku. Kepala otak ada. Okey, Toshiro kembali ke hadapan. Nampaknya Kak Ros pada belakang sini. Kak Ros, laju sikit. Ada soalan bonus. Tongkat bosku. Oh, kembali ke hadapan tongkat bosku. Jaga yang berjaya mempromosikan topok bos. Dengan perlahan Mika Miko mengejar daripada belakang dan jatuh semula. Adu memotongnya. Minta peserta jawab dengan laju. Oh, nak kahwin. Berada di tangga keempat. Oh, nampak bosku merangkum nombor pertama buat masa ini. Okey. Segerakan jawab.
Cepat. Saudara-saudara. Laju sikit lagi. Hamzah Hanson, tolong lajukan jawab tu. Hamzah Hanson, Jiha. Okey, anda diberikan lagi masa 10 saat lagi. 10 9 8 7 6 Satu. Okey. So mari kita tengok siapa pemenangnya. Siapakah pemenangnya? Tempat ketiga, Top Up Bosku. Tempat kedua, Nak Kahwin. Dan tempat pertama, Ai. Okey, dia minta pemenang untuk datang ke depan untuk mendapatkan hadiah. Ni dah Top Up Bosku, jadi nak ejen dia. Okey, seterusnya siapa yang nombor ni? Ni nak kahwin. Siapa nak kahwin? Oh, ni nak kahwin. Dapatkan cokolad Syara di pasaran. Okey, seterusnya Ai. Pemenang. Wah. Saya yang diucapkan kepada Ai mengambil tempat pertama. Okey, sekian saja daripada kepada kami. Dan jika ada soalan yang tidak berkaitan dengan itu akan datang daripada saya dan Khairuddin.